Untuk video kali ini, saya akan menerangkan kepada anda 6 asas pergerakan kaki di dalam permainan badminton. Yang pertama, kehadapan menggunakan sisi tangan depan. Yang kedua, kehadapan menggunakan sisi tangan belakang. Yang ketiga, sisi depan. Yang keempat, sisi belakang. Yang kelima, sisi depan di gelanggang belakang. Yang keenam, sisi belakang di belakang gelanggang. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu kehadapan menggunakan sisi tangan depan. Jika anda seorang yang menggunakan tangan kanan, anda perlu menggerakkan kaki kiri anda terlebih dahulu dan berakhir dengan kaki kanan dalam kedudukan lunging. Dan jika anda seorang yang menggunakan tangan kanan, anda perlu menggerakkan kaki kanan anda terlebih dahulu dan berakhir dengan kaki kiri di dalam kedudukan lunging. Dan seterusnya anda perlu kembalikan bulu tangkis, dan yang terakhir anda perlu kembali ke tengah dengan langkah lateral. Di dalam pergerakan ini, langkah berjaga-jaga adalah kaki harus menghala ke arah yang anda mahu pergi. Seterusnya, kita pergi kepada jenis pergerakan kehadapan menggunakan sisi tangan belakang. Dalam pergerakan ini, pemain akan memukul bulu tangkis menggunakan genggaman tangan belakang. Pada mulanya, kaedahnya adalah sama seperti kaedah pergerakan kehadapan menggunakan sisi tangan depan. Cuma ianya berlainan di akhir pergerakan, iaitu pemain perlu kembali ke tengah dengan kaedah shuffling. Langkah berjaga-jaga untuk pergerakan ini ialah kaki pemain mungkin akan terselir sekiranya pemain bergerak ke arah yang salah. Jenis pergerakan ketiga ialah sisi depan. Dalam pergerakan ini, pemain akan memukul bulu tangkis dari garisan sisi hadapan. Pemain perlu menggerakkan kaki kiri terlebih dahulu dan kemudian menggerakkan kaki kanan dengan pergerakan lunge. Dan akhirnya, pemain perlu kembali ke tengah dengan kaedah shuffling. Pemain perlu berhati-hati dalam pergerakan ini kerana pergelangan kaki pemain mungkin akan cedera sekiranya arah kaki pemain tidak sama dengan arah lunge. Jenis pergerakan yang seterusnya ialah sisi belakang. Pergerakan ini sering digunakan oleh pemain apabila bulu tangkis menuju ke arahnya tetapi hampir dengan garisan sisi. Langkah yang pertama, pusingkan badan anda dan pada masa yang sama memanjangkan kaki raket anda. Yang kedua, dengan hanya satu langkah, cuba untuk sampai ke garisan supaya dua langkah tidak diperlukan dalam keadaan ini. Untuk kembali, bawa kaki raket anda kembali dan kemudian lakukan langkah slip untuk mendapatkan kedudukannya. Sisi belakang tanpa menggunakan kaki raket. Kaedah ini digunakan apabila bulu tangkis jatuh tidak hampir dengan garisan sisi, tetapi hampir dengan bahagian tengah gelanggang. Yang pertama, anda perlu gerakkan kaki yang mana bukan kaki raket sambil memastikan badan anda menghadap ke jaring. Untuk kembali ke bahagian tengah, tekan kembali kaki yang mana bukan kaki raket dan anda akan berada.
tengah. Seterusnya, pergerakan sisi depan di belakang gelanggang. Pertama, anda perlu gerakkan kaki raket anda terlebih dahulu. Kemudian, anda melintasi kaki bukan raket anda di belakang kaki raket anda. Akhirnya, anda perlu menggerakkan kaki raket anda ke arah ke belakang gelanggang. Seterusnya, kita pergi kepada sisi depan di belakang gelanggang menggunakan langkah chase dengan lompatan. Mula-mula, kita perlu melakukan langkah chase standard. Kemudian, pusingkan sedikit badan anda agar dapat bergerak dengan cekap. Dan lompat ke arah belakang gelanggang dan pukul bulu tangkis sambil melompat. Jenis pergerakan yang terakhir ialah sisi belakang di belakang gelanggang. Yang pertama, gerakkan kaki iaitu bukan kaki raket anda ke belakang dan kemudian anda mendarat dengan kaki raket. Sambil menggerakkan kaki raket anda, lakukan gerakan dengan raket anda untuk memukul bulu tangkis pada saat anda mendarat dengan kaki anda di gelanggang. Kemudian, kembali ke tengah gelanggang menggunakan langkah chase. Sisi belakang di belakang gelanggang menggunakan langkah chase dengan pergerakan gunting. Untuk memulakan, pusingkan badan anda sehingga pinggul anda menghadap sisi gelanggang. Kemudian, lakukan langkah mengejar ke belakang gelanggang. Akhir sekali, anda perlu memukul bulu tangkis sambil membawa kaki iaitu bukan kaki raket anda ke belakang. Setakat itu sahaja penjelasan daripada saya mengenai pergerakan kaki dalam badminton.